Salam sejahtera, saya Odlin Katani, ini ringkas TVS. Kerajaan Sarawak dan Petroleum Nasional Berhad Petronas akan menandatangani perjanjian penyelesaian komersial pada Isnin depan. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Perundingan Negeri Dato' Ahmad Asfiah Awang Nasar, kedua-dua pihak telah mencapai persetujuan ke atas terma-terma ditetapkan. Butiran terperinci mengenai perjanjian akan diumumkan selepas ditandatangani. Perjanjian itu akan ditandatangani Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Ahmad Jaul Sameon mewakili Kerajaan Negeri, manakala Petronas akan diwakili pengerusinya Tan Sri Ahmad Nizam Saleh. Majlis menandatangani ini akan diadakan di Kuala Lumpur dengan disaksikan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pelbagai pihak dan warga sekolah dialu-alukan melibatkan diri dalam program komunikasi pendidikan dan kesedaran awam CEPA. Pengarah Hutan Sarawak, Datuk Hamdin Mohamad berkata, warga sekolah boleh terlibat sama dalam program CEPA khususnya bagi projek pendidikan in situ. Jelasnya ia dapat mewujudkan hutan bandar atau urban forest di kawasan bandar sejajar dengan visi dan misi JHS dalam mengurus dan membangunkan sumber hutan untuk kelestarian alam sekitar. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan Astaka Terbuka Kolej Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah di sini pada Khamis. Dalam hal itu, beliau memberitahu kerja-kerja menaik taraf Astaka Terbuka Kolej tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya oleh pegawai dan kaki tangan jabatan, khususnya dari bahagian perhutanan sosial dan pejabat hutan daerah Lundu. Tambahnya lagi, pelaksanaan kerja-kerja ini telah menggunakan peruntukan kerajaan negeri sebanyak RM24,000 untuk pembelian bahan-bahan binaan dan sewaan peralatan seperti scaffolding. Kerja-kerja baik pulih dan menaik taraf Astaka Terbuka ini mengambil masa lebih kurang 3 minggu bermula pada 9 November dan telah siap sepenuhnya pada 27 November lepas. Keadaan terkawal, tiada sebarang halangan untuk diadakan pilihan raya negeri ke-12. Itu dedah Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Abdul Ghani Saleh berhubung kesediaan Sarawak untuk mengadakan pilihan N12 tatkala pandemik COVID-19 masih membelenggu dunia. Kalau tengok pada keadaan sekarang ni, tidak ada masalah untuk Sarawak. Okay. Sebab keadaannya terkawal dan hijau. Di Sarawak ini keadaan COVID begitu terkawal dengan syarat-syarat kemasukan yang begitu ketat. Jadi pada saya ini satu pendekatan yang amat baik bagi negeri Sarawak. Mana dia mengawal lagi awal untuk mencegah wabak yang sedang melanda di negara kita. Walau bagaimanapun, tambahnya pendekatan baru akan dilaksanakan sepanjang tempoh pilihan raya termasuk pematuhan kepada prosedur operasi standard. Sekiranya ada pilihan raya pada waktu yang terdekat, kita akan menekan SOP yang ketat. Maknanya macam kita nak buat di Gerik dan di Bugaya, tidak ada ceramah, tidak ada walkabout, tidak ada lawatan rumah ke rumah, tidak ada satu program bersemuka dengan rakyat. Semuanya melalui media massa dan juga alat sosial lain sahaja. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat pertamanya terhadap Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia. Abdul Ghani yang sebelum ini merupakan bekas setiausaha SPR telah dilantik sebagai pengerusi SPR yang baru pada 21 Ogos lalu. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP pada Rabu mengumumkan kriteria serta butiran kemudahan iSinar yang kini dibuka kepada 8 juta ahli yang layak. Namun hanya 2 kategori yang layak memohon. Dewan Kru TVS di sekitar Kuching mendapati ada pihak yang menyokong dan ada juga daripada mereka yang memohon pihak KWSP meneliti semula syarat yang telah ditetapkan. Bagi yang menyokong, iSinar ibarat sinar harapan kepada golongan yang terjejas. Jadi pada pendapat saya, apabila kerajaan telah mengumumkan pembukaan akaun iSinar KWSP ini, ia telah memberi sinar harapan kepada golongan-golongan yang terjejas untuk memohon wang mereka daripada KWSP. Ini akan memberi peluang kepada mereka untuk memulakan kehidupan yang lebih baik
berbanding selama ini. Sementara itu, ada juga berpendapat sebaliknya. Pihak KWSP perlu menimbang semula syarat dengan mengambil kira pelbagai aspek. So, harap pihak KWSP dapat mengolah semula syarat-syarat yang akan dikemukakan untuk win-win situation, untuk memudahkan rakyat dan juga memudahkan golongan KWSP. Contohnya kita, terutama kita golongan Sarawak ni, kebanyakan kita adalah golongan daripada pedalaman. Macam mana mereka perlu ke ibu pejabat KWSP, sedangkan mereka perlukan perjalanan yang jauh untuk turun ke ibu pejabat KWSP untuk semata-mata aktifkan account sahaja. Kalau account tak aktif, dia orang tak dapat. Sebab kalau dia orang mohon tu, so bermaksud dia orang memang betul-betul dalam kesusahan. So semoga pihak kerajaan mendengar rintihan rakyat kita ni. So sekarang kan musim COVID, duit memang diperlukan. Kalau tak ada duit tu tak boleh jalan, semua benda tak boleh bergerak. Bagi ahli yang ingin memohon iSinar di bawah kategori 1, permohonan boleh dibuat bermula 21 Disember ini. Manakala bagi kategori 2 pula, permohonan boleh dibuat bermula 11 Januari 2021. Permohonan-permohonan ini hanya boleh dibuat secara dalam talian melalui isinar.kwsp.gov.my. Kes rabies di Sarawak meningkat kepada 8 setakat tahun ini setelah 2 lagi kes baru dilaporkan, 1 daripadanya telah menyebabkan kematian. Kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, mangsa adalah seorang lelaki berusia 58 tahun meninggal dunia pada 25 November yang disahkan oleh Institut Pendidikan Perubatan IMR dijangkiti rabies meningoencephalitis 4 hari selepas dia dipindahkan ke Hospital Umum Sarawak dari Hospital Lundu. Lelaki berkenaan yang merupakan kes ke-8 telah dimasukkan ke Hospital Lundu pada 19 November selepas mengadu sakit tekak dengan kesukaran untuk makan dan minum selain menunjukkan gejala sakit dan lemah badan selama 3 hari sebelum dipindahkan ke Hospital Umum Sarawak apabila keadaan kesihatannya bertambah teruk. Kes ke-7 pula melibatkan seorang kanak-kanak lelaki berumur 3 tahun yang digigit di bahagian mukanya oleh seekor anjing milik jirannya ketika cuba menyelamatkan kucing milik neneknya yang diserang anjing berkenaan pada 2 November lepas. Pertambahan kes ini juga menjadikan jumlah keseluruhan kes rabies di Sarawak meningkat kepada 30 kes dengan 28 kematian sejak wabak rabies diisytiharkan di Sarawak pada 31 Julai 2017. Pelaksanaan projek rancangan Tebatan Banjir RTB Sibu melibatkan 5 fasa pembinaan dengan kos keseluruhan berjumlah RM675.7 juta. Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Dr. Ahmad Masrizal Mohamad, RTB Sibu Fasa 1 dan 2 telah siap dilaksanakan, manakala RTB Sibu Fasa 3 masih dalam peringkat pelaksanaan dengan status kemajuan tapak hingga 25 November lepas ialah 32%. Projek Tebatan Banjir Sibu bagi Fasa 4 ini memang dibiayai oleh Kerajaan Persekutuan tetapi dengan kerjasama Kerajaan Negeri. Kerajaan Negeri Sarawak memang telah memperuntukkan sebanyak RM120 juta dalam RMK ke-12 untuk pelaksanaan RTB Sibu Fasa 4 ini. Peruntukan ini disegerakan kerana terdapat keperluan mendesak dalam menangani masalah banjir buruk yang kerap berlaku di kawasan berkenaan. Bagi RTB Sibu Fasa 4 dan 5, Kementerian melalui Jabatan Pengairan dan Saliran JPS memohon peruntukan dalam RMK12 dan projek itu akan dilaksanakan secara tender terbuka dengan kos bernilai RM395 juta jika diluluskan. Sebanyak RM1.17 bilion telah dibelanjakan Kementerian Kesihatan KKM bagi menangani pandemik COVID-19 setakat 31 Oktober lepas. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan kedua, Datuk Aaron Agor Dagang, perbelanjaan itu yang meliputi RM1 bilion diluluskan Kementerian Keuangan dan peruntukan sedia ada adalah bagi pembelian peralatan, bekalan perubatan, barangan pakai habis, kelengkapan pelindungan diri PPE, reagen dan test kit serta lain-lain perkhidmatan untuk mengawal wabak berkenaan.
Sebahagian besar perbelanjaan itu juga melibatkan bayaran allowance khas COVID-19 kepada petugas barisan hadapan KKM berjumlah RM275 juta, pembelian PPE RM262 juta serta pembelian reagen dan test kit serta bayaran outsource perkhidmatan makmal swasta untuk ujian saringan COVID-19 RM210 juta. Katanya lagi jumlah itu tidak termasuk bayaran emolumen petugas kesihatan yang terlibat dalam rawatan, kawalan dan pencegahan wabak COVID-19 yang mana telah diperuntukkan di bawah peruntukan sedia ada KKM. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas CVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Odlin Ketani, salam hormat dan jumpa lagi.